بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khataya ila al-masajid wa intidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribat, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Nabi kata, mau dak aku nak cerita kepada kamu semua perbuatan yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. Nabi tanya. Nabi kata, mau tak mau aku nak cerita dekat hangpa perbuatan yang apabila hangpa buat, dosa dihapuskan oleh Tuhan. Wa yarfa'u bihi darajat. Tidak sahaja Allah ampunkan dosa kita, bahkan darjat kita diangkat naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam kita selalu sebut, mana ada orang yang tak buat dosa langsung? Semua orang ada dosa. Cuma beza dia, ada orang sanggup buat dosa besar, ada orang dia tak buat dosa besar, tapi dosa kecil banyak dia buat. Dosa besar ke dosa kecil, dosa lah. Dosa tak kira besar, tak kira kecil. Dosa membawa kita ke neraka. Ini cerita dosa. Tiba-tiba Nabi SAW mai tanya. Nabi kata, mau dah aku nak cerita dekat hampa perbuatan yang kalau hampa buat, dosa diampunkan oleh Tuhan dan derajat diangkat naik di sisi Tuhan. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat kata, tentu ya Rasulullah, tentu kami nak tahu apa perbuatan yang kalau kami buat, dosa kami dihapuskan dan martabat kami diangkat di sisi Tuhan. Tentu kami nak tahu apa dia. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu mau Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kamu dan Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kamu, kalau kamu mau, aku nak bagi tahu. Yang pertama, isbaghul wudu' 'ala al-makarih. Rajin ambil ayat semayang waktu segan. Maknanya waktu sejuk. Waktu sejuk semua orang kalau boleh tak mau kena air, masa tu mau pergi ambil ayat semayang. Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita kalau sekiranya kita pada masa kita segan kena ayam, masa tu kita pergi ambil ayat semayang.
Wa kasratul khataya ila al-masajid. Dan yang kedua, kalau sekiranya kamu nak Allah hapuskan dosa kamu, kamu rajin langkah kaki ke masjid. Lagi jauh masjid kamu pergi, lagi tinggi derajat kamu di sisi Allah, lagi banyak dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sebut di sini wa kasratul khataya, dan memperbanyakkan langkah ke masjid. Tang mana ada mengaji malam ni, Masjid Jelutong ada mengaji, pi Masjid Jelutong walaupun kita duduk Taman Sa'dun. Oh malam ni Masjid Hasim Yahya ada mengaji, pi Masjid Hasim Yahya walaupun kita duduk di Gelugong. Tang mana tempat yang ada pengajian yang sekira-kira kita pi, bukan sahaja kita boleh dapat semayang berjamaah, bahkan kita boleh ambil ilmu, kita boleh kutip manfaat daripada tempat tu, pi ya. Nabi kata lagi banyak langkah kamu ke masjid, lagi banyak dosa kamu digugurkan, lagi tinggi derajat kamu diangkat naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW kata yang ketiga, wantizarus salah ba'da salah. Yang ketiga, kamu tunggu masuk waktu semayang, lepas semayang. Lepas semayang maghrib tunggu, nak masuk semayang isya tunggu. Tunggu untuk masuk semayang isya tu, tunggu tu dianggap seperti kita dalam semayang. Kita habis semayang maghrib nak tunggu semayang isya, tunggu tu tak semayang, tunggu tu dianggap seperti dalam semayang. Nabi kata fadzalikumur riba, itu adalah cara untuk menguasai diri yang efektif. Orang Allah kata, kalau betul kita nak kuasai diri kita, buat benda-benda ni. Benda-benda ni tuan-tuan tak susah, tapi orang segan nak buat. Itu saja masalah dia. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi ni bukan gaduh tumpah darah, tak gaduh tumpah darah. Benda yang disebutkan oleh Nabi ni mudah, tapi mudah ni orang segan nak buat. Hak segan ni kalau kita boleh buat, kita buat satu benda yang efektif untuk diri kita. Kita ulang lagi sekali, Nabi SAW kata ada 3 benda yang kalau sekiranya kamu buat 3 benda ni, yang pertama Allah hapuskan dosa kamu, dan yang kedua Allah angkat derajat kamu. Yang pertama, rajin berwuduk, lebih-lebih lagi sewaktu segan berwuduk. Yang kedua, banyakkan langkah ke masjid. Dan yang ketiga, tunggu masuk waktu sembahyang selepas kita habis satu sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Nu'aim bin Abdillah radhiyallahu anhu, kata dia, annahu ra'a Aba Hurairah yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughal mankibain, thumma ghasala rijlayhi hatta rafa'a ila as-saqaini. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat bernama dia Nu'aim, nama dia Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim kata, aku tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu ambil ayat semayang. Nu'aim cerita, dia kata aku tengok Abu Hurairah, dia bila ambil ayat semayang, faghatala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Abu Hurairah bila ambil ayat semayang, lepas dia basuh muka, dia basuh tangan. Dia basuh tangan sampai ke bau. Nu'aim kata, aku tengok Abu Hurairah, dia ambil ayat semayang lain daripada orang lain. Orang lain ambil ayat semayang basuh muka, lepas basuh muka basuh tangan sampai siku. Tapi Nu'aim kata, aku tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang paling banyak riwayat hadis Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bila ambil ayat semayang basuh tangan, dia basuh sampai bau. Summa ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Abu Hurairah bila mai tang basuh kaki, dia basuh sampai ke betik. Orang lain basuh sampai buku lali. Abu Hurairah dia ambil ayat semayang, dia basuh kaki sampai ke betik, sampai kedua betik.
Summa qala, kemudian kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, umat aku di hari kiamat esok, depa mai di hari kiamat esok dalam keadaan badan mereka berbelang-belang putih. Nabi kata umat Nabi, kita lah umat Nabi Muhammad. Nabi kata umat Nabi hari kiamat esok, sewaktu semua orang berhimpun di padang mahsyar, umat Nabi Muhammad ni hal keadaan mereka ni berbelang-belang putih. Yakni kawasan wuduk mereka putih, muka mereka putih, tangan mereka putih, kaki mereka putih. Tang mana kawasan yang dulunya kena yang semayang, esok jadi putih. Putih maksudnya putih bercahaya. Nabi kata, faman istata'a minkum an yutila ghurratah falyaf'al. Nabi kata, siapa yang boleh ambil ayat semayang dengan memperbanyakkan kawasan yang kena ayat semayang, maka perbanyakkanlah. Nabi kata, siapa yang boleh ambil ayat semayang, boleh bukan takat siku, boleh sampai bau, bagi sampai bau. Siapa yang boleh basuh kaki, boleh basuh sampai lutut, basuh sampai lutut. Nabi kata, siapa yang boleh memperluaskan kawasan basuhan wuduknya, maka hendaklah diperluaskan. Lagi luas dia basuh, lagi bercahaya dia di hari akhirat esok. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, oleh kerana Nabi kata lagu tu, maka start daripada aku dengar Nabi kata, aku buat lagu tu. Tuan-tuan, ni yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, innan nas yaqulun aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri dia kata tahu tak, dia kata ramai orang duk cakap di sana sini. Orang duk kata aktsara Abu Hurairah. Orang duk kata, oh Abu Hurairah ni banyak betul mengambil hadis daripada Nabi. Orang duk cakap merata. Sana orang sembang pasal Abu Hurairah, sini orang sembang pasal Abu Hurairah. Semua orang kata Abu Hurairah ni dahsyat betul dia ni. Dia banyak betul hadis yang dia ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, walaula ayatani fi kitabillah ma haddathtu haditha. Nabi kata, Abu Hurairah kata, kalaulah tidak kerana ada 2 ayat dalam Quran, aku tak mau cerita ke orang apa yang aku ambil daripada Nabi. Abu Hurairah kata, kalau tidak kerana ada 2 ayat dalam Quran, ayat 159 sampai 160 surah Al-Baqarah. Kalau tidak kerana 2 ayat ni, Abu Hurairah kata, aku tak mau cerita apa yang aku ambil daripada Nabi dekat orang. Macam jealous. Bukan apa, dia susah payah siang malam, mana Nabi pi dia pi, mana Nabi mengajak dia dengar, apa Nabi kata dia rekod, dia ambil ingat, dia amal. Orang lain tak gaduh nak pi, jumpa dia pakai tanya, semalam Nabi kata apa? Semalam Nabi kata apa? Semalam Nabi kata. Hampa tak payah susah payah, aku susah payah. Patut-patut apa yang aku dapat daripada Nabi dengan susah payah, aku tak bagi kat hamba. Hampa mau hampa pergi cari sendiri. Patut-patutnya lagu tu. Tapi Abu Hurairah kata, apa nak buat? Ada 2 ayat dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dia kata Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, yang sorok benda yang dia dapat daripada Quran. Siapa yang dapat ilmu daripada Quran, dia sorok, dia tak beritahu ke orang, dia kira aku dapat habuan aku saja. Orang yang macam ni Tuhan kata, ulaika yal'anuhumullah, mereka ini di hari akhirat itu Allah laknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka akan dilaknat oleh segala benda yang melaknat mereka. Tuhan dah bagi amaran dah, siapa ada satu ilmu dalam diri dia, dia tak bagi ke orang, esok dia dilaknat oleh Allah.
Kerana tu Abu Hurairah kata, aku susah payah duk ikut Nabi pi mengaji dekat Nabi, pi duk belajar daripada Nabi. Aku susah payah pi, hampa tak gaduh nak susah payah. Aku susah payah. Kalau ikut hati, aku tak mau cerita dekat hampa. Tapi oleh kerana ayat ni mengancam orang yang simpan, tak mau nak cerita ilmu dekat orang, maka aku terpaksa cerita. Kata dia, inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-sabqu bil aswaq. Dia kata, hampa tahu tak, saudara-saudara kita daripada kalangan muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, adalah mereka ini yashghaluhum as-sabqu bil aswaq. Depa ni sibuk dengan duk menjaga, dia kata, sampai tak ada nak ikut Nabi. Abu Hurairah kata, sebahagian daripada sahabat muhajirin yang ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka di Mekah ada harta banyak, bila ikut Nabi hijrah mai ke Madinah, mereka tak ada apa, sebab tinggal semua harta kekayaan tinggal di Mekah. Bila mereka sampai di Madinah, mereka tak ada apa. Oleh kerana tak ada apa, mereka nak start balik, nak cari balik, mereka duk sibuk menjaga, sehingga kan tertinggal daripada ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim. Dia kata, manakala sahabat Ansar, orang Madinah pula, mereka ni memang penduduk Madinah, mereka ni dah memang kaya dah di Madinah, sebahagian daripada mereka sibuk duk jaga harta mereka, tak dan ikut Nabi juga. Bukan semua, sebahagian. Hak muhajirin ni daripada Mekah mai tak ada apa, bila tak ada apa start menjaga, bila start menjaga nak bagi menjaga tu jadi elok, habis masalah. Maka akhirnya tertinggal segala kelas pengajian Nabi, segala kuliah Nabi, segala dakwah Nabi. Adalah dan sekali segala, banyak kali tak dan. Manakala penduduk Madinah pula, golongan Ansar ni pula, mereka dah memang orang ada harta, mereka duk kalut, duk jaga harta, mereka duk maintain harta, mereka tak dan juga nak ikut Nabi. Sebahagian daripada muhajirin dan sebahagian daripada Ansar sudah jadi macam tu, sudah tinggal pengajian Nabi SAW. Dia kata, wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batni. Sedangkan dia kata, aku Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku ikut, aku iltizam, aku sentiasa ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batni, dengan perut yang kenyang. Dia kata maksudnya kenyang dengan ilmu. Muhajirin tak mau ikut, itu hampa punya hal. Ansar hampa tak mau ikut, itu hampa punya hal. Abu Hurairah kata, aku habis masa ikut Nabi. Dan tiap-tiap kali aku ikut Nabi, dia kata perut aku kenyang. Maksudnya kenyang dengan ilmu pengajian daripada Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, wa yahduru ma la yahdurun. Dan dia hadir mana tempat yang orang lain tidak hadir. Tang mana Nabi pi dia ada, walaupun orang lain tak ada. Wa yahfazu ma la yahfazu. Dan aku hafal apa yang orang lain tak hafal. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita buka hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Cukup banyak cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Cukup banyak. Dan ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bukan syok duk hambat Nabi, nak mengaji daripada Nabi saja, tapi dia apa yang dia dapat daripada Nabi, dia praktik. Di antaranya yang kita baca tadi. Orang lain ambil ayat semayang, ambil takat cukup-cukup saja, dia ambil bagi lebih. Pasal apa dia ambil bagi lebih? Dia ada penjelasan dia. Apa penjelasan dia? Dia kata pasal Nabi kata. Nabi kata umat Nabi di hari akhirat esok, di padang mahsyar, akan kelihatan berbeza daripada orang lain. Beza pasal apa? Pasal umat Nabi, kawasan wuduk dia akan putih bercahaya. Kemudian Nabi pesan pula, Nabi kata oleh itu, siapa yang mau badan dia lebih bercahaya, maka perlebihkan kawasan wuduk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak lepas peluang ni. Bila dia basuh tangan, dia basuh sampai bau dia. Bila dia basuh kaki, dia basuh sampai betih dia. Pasal apa? Pasal benda ni disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Kita ambil iktibar. Satu apa dia? Jadikan orang yang macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sebagai contoh kita. Yang kedua, kita ni bukan sahaja mencari ilmu, kita nak kita orang yang praktikkan ilmu yang ada dekat kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan dan keikhlasan yang ada pada kita, Allah Maha mengetahui
Allah memberi ganjaran yang setimpal dengannya. Wallahu a'lam. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 79. Muka surat 79. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Baqarah. Muka surat 79. Bawah sekali ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah olehmu atas sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar ataupun sembahyang subuh ataupun sembahyang zuhur. Ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat disebut akan dia kerana kelebihannya. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Tuhan sebut macam tu. Tuhan kata hafizu, maksudnya peliharalah, jagalah. 'Ala salawat, atas sembahyang-sembahyang. Maksudnya sembahyang fardu 5 waktu. Was salatil wusta, Tuhan dia tekan satu sembahyang, dan juga sembahyang wusta. Wusta dalam bahasa Arab makna dia pertengahan. Makna dia pertengahan. Soalnya yang kata sembahyang wusta, sembahyang pertengahan ni hak mana satu? Bila Tuhan tak sebut apa maksud sembahyang wusta, maka dia membuka kepada pintu tafsiran. Maka terdapat 5 tafsiran. Ada kata sembahyang wusta itu ialah sembahyang subuh. Ada kata sembahyang wusta itu sembahyang zuhur, ada kata asar, ada kata maghrib, ada kata isya. Masing-masing dengan hujah masing-masing. Di antara hujah yang banyak-banyak ni, hujah yang kuat 2. Satu, kata sembahyang wusta itu sembahyang subuh. Itu satu hujah. Maka dibawa mai beberapa riwayat, beberapa hadis nak mengukuhkan hujah mereka yang kata sembahyang wusta itu sembahyang subuh. Di antaranya hujah akal yang mereka sebut ialah bila Tuhan kata hafizu 'ala salawati was salatil wusta, hendaklah kamu pelihara sembahyang 5 waktu dan sembahyang yang pertengahan. Tuhan sebut makna tu berat, orang payah nak buat. Dia kata dalam 5 waktu sembahyang hak paling payah nak buat subuh, dia kata. Maka oleh kerana tu sembahyang wusta ialah sembahyang subuh, dia kata. Kemudian diperkukuhkan lagi hujah yang kata sembahyang wusta itu sembahyang subuh ialah, dia kata dia adalah sembahyang yang pertengahan, dia kata. Subuh ni pertengahan. Pertengahan macam mana? Tengah di antara 2 sembahyang. Subuh terletak di antara 2 sembahyang yang dibaca pelan dan 2 sembahyang yang dibaca berat, dia kata. Ini hujah. Ulama bila dia berhujah dia cari alatan. Maka dia kata subuh, selepas subuh ada zuhur, ada asar. Zuhur dengan asar baca pelan. Sebelum tu dia ada maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya baca deras. Antara sembahyang baca deras dengan sembahyang baca pelan, sembahyang hak tengah ialah sembahyang subuh. Maka kerana tu sembahyang subuh dipanggil sembahyang wusta, dia kata. Dia buat mai pula satu riwayat lagi cerita tentang satu orang sahabat pergi sembahyang di belakang Abu Aliyah di Masjid Basrah. Dia habis sembahyang dan sebagainya, sahabat ni pergi tanya satu orang sahabat lain lagi. Dia kata dalam Quran Allah sebut hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Peliharalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta. Dia kata sembahyang wusta tu sembahyang apa? Jawab sahabat itu, sembahyang ni, dia kata. Sedangkan waktu tu depa sembahyang subuh. Itu satu riwayat lagi yang nak mengukuhkan kata sembahyang wusta itu adalah sembahyang subuh. Dia main pula satu pendapat lagi, dia kata dah, dia kata sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar, dia kata. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia umai satu hadis. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali selepas daripada selesai perang Ahzab. Habis perang Ahzab, Ali kata Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata syaghaluna 'anis salatil wusta, ay salatil 'asr. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang ni kuat.
Nabi SAW lepas daripada perang Ahzab. Perang Ahzab ni perang yang sangat sengit, dahsyat di antara Islam dengan kafir. Dalam perang Ahzab ni jadi cukup dahsyat, sehingga kan masa peperangan itu dia drag sampai Nabi dan sahabat-sahabat tak dan nak buat sembahyang asar dalam waktu. Tak ada ruang, tak ada celah tu nak pergi buat sembahyang tu, tak ada celah. Maka bila habis perang Ahzab, Nabi kata syaghaluna 'anis salatil wusta, ai salatil asri. Nabi kata orang kafir ni betul-betul telah buatkan kita jadi sibuk sehingga kan kita tak ada nak sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar. Nabi kata mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara. Nabi kata mudah-mudahan mereka ni semua Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan hati mereka dan rumah mereka dengan api. Nabi kata begitu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka jumhur ulama sepakat mengatakan sembahyang wusta itu adalah sembahyang asar. Jadi itu adalah pendapat yang diterima pakai di sisi jumhur ulama. Sembahyang wusta adalah sembahyang asar. Firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri olehmu bagi Allah akan sembahyang itu hal keadaan kamu taat sekaliannya bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada bagi lainnya. Allah pesan sembahyang biarlah kerana Allah. Kita sembahyang ni kerana Allah. Pasal kita hamba Allah, Allah suruh kita sembahyang, maka kita kena sembahyang. Bukan kita sembahyang kerana nak ambil hati bini kita, bukan kita sembahyang kerana nak ambil hati pak mentua kita, bukan kita sembahyang kerana nak ambil hati masyarakat kampung kita, bukan kerana ni semua. Kita sembahyang kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jangan buat pasal ada orang sembahyang kerana bini dia duk ingat pasal dia tak sembahyang. Leceh dia ni punya duk ingat, duk buat leceh, dia pergi sembahyang. Sembahyang kerana tak tahan dengar bini beleceh. Sembahyang pasal apa? Pasal di rumah dia tak sembahyang, bila balik rumah pak mentua dia sembahyang. Pak mentua tengok bagus menantu ni. Itu bukan sembahyang kerana Allah. Sembahyang pasal apa? Pasal masyarakat duk bersembang, duk kata tak pernah nampak muka dia ni mai apa semua, mai bagi dia bagi nampak, kata dia sekali-sekala duk mai sembahyang. Mai kerana nak ambil hati masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu untuk nak sembahyang itu hal keadaan kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ada kerana benda lain. Firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka jika takut kamu daripada seteru, daripada musuh, maka tiada boleh sembahyang dengan tetap kiblat, maka sembahyanglah olehmu dengan berjalan ataupun dengan berkenderaan, sama ada berhadapan kiblat ataupun tidak. Ini dia nak mai pula cerita dekat kita tentang sembahyang yang disebut salatul khauf, sembahyang dalam keadaan takut. Ni kita tak biasa buat dah, sebab kita tidak pernah duduk di dalam situasi takut sebegitu. Tapi bagi sahabat-sahabat Nabi dulu ataupun hari ini, mungkin bagi orang-orang yang terlibat di dalam perang yang sangat berbahaya macam di Palestin dan sebagainya, di Iraq dan sebagainya, mungkin mereka terpaksa mempraktikkan yang dikatakan sembahyang khauf ataupun salatul khauf ini, sembahyang dalam keadaan takut ini. Dia kata maka sembahyang ini bila pun kena buat, keadaan macam mana pun kena buat, dalam waktu peperangan pun sembahyang kena sembahyang, dia kata. Walaupun dia kata keadaan itu menyebabkan kita sembahyang tak boleh nak tetap kiblat, tak boleh. Pasal apa? Keadaan peperangan itu menyebabkan kita tak boleh semua nak menghadap satu tempat, takut musuh attack kat belakang. Maka dalam sembahyang ini diberi beberapa kelonggaran. Sama macam orang yang sembahyang ketika dia dalam musafir, naik kapal terbang nak pergi Mekah misalnya, sembahyang. Ada pula satu sahabat baru ni, dia kata dia tak sembahyang. Dia kata bila naik kapal terbang dia memang tak sembahyang. Pasal apa? Dia kata kalau semayang ni orang jahil semayang. Kita kata pasal apa pula? Dia kata pasal Quran terang-terang sebut fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Semayang hendaklah menghadapkan wajah kamu kepada Masjidil Haram. Dia kata Masjidil Haram duduk ada bawah. Cara semayang macam mana? Kita duduk atas kapal terbang. Jadi kalau kita semayang juga, kita dah melanggar ayat Quran. Oh, dia pikuk nak kot tu pula. Astagfirullahaladzim. Dia pikuk nak kot tu pula. Bawa main dengan ayat Quran, baca ayat semua boleh. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram, baca boleh. Hafal ayat tu kerana tak mau semayang. Jadi dia kata orang yang duduk semayang tu orang jahil. Tak faham. Quran terang-terang dah abang kena menghadap kiblat. Dia naik kapal terbang, kiblat tu dah bawah tu. Dia menghadap mana? Dia semayang saja ya. Dia melanggar ayat Quran pula lagi, saya kata.
Kawan ke pihak longgang ni pergi dengar dia cakap tu, betul juga. Dia kata, apa yang sayang. Dia kata, ustaz saja duduk semayang atas kapal terbang, tak faham ayat Quran. Dia kata, kita tak faham. Itu satu ayat. Ada beberapa ayat lain lagi duk beritahu, kata semayang ni kena buat walau dalam apa keadaan sekalipun, semayang kena buat. Maka dia sebut di sini, dia kata dalam kes-kes yang tertentu sembahyang diberi beberapa kelonggaran walaupun dalam keadaan tidak tetap kiblat. Maka sembahyang oleh kamu walaupun kamu sedang berjalan, walaupun kamu dalam kenderaan, walaupun kamu sama ada menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, kena sembahyang, dia kata. Dan isyarat dengan rokok dan sujud. Kalau sampai ke satu tahap nak rokok, nak sujud macam biasa tak boleh, isyaratkan saja. Nak rokok, nak sujud tak boleh. Kita duduk atas seat kapal terbang, nak rokok, nak sujud macam mana? Kita pun dalam keadaan duduk, maka isyaratkan saja. Bila rokok, tunduk sikit. Bila sujud, tunduk lebih sikit. Maka isyarat itu valid. Dari segi agama, sembahyang itu sah. Maka penjelasan dia ada. Firman Allah, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, maka apabila kamu aman daripada ketakutan, bila keadaan sudah kembali normal, bila keadaan sudah tidak ada kesacauan lagi, bila perang sudah berakhir dan sebagainya, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka hendaklah kamu ingat akan Allah, yakni dengan sembahyang kamu seperti barang yang telah diajarkan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, barang yang tiada kamu ketahui daripada segala fardu dan sunat dan segala haknya. Dia kata bila keadaan dah kembali aman, sembahyang macam biasa. Dalam keadaan kita duduk dalam ketakutan, dalam medan perang, dalam keadaan kita duduk atas kenderaan, dalam keadaan kita duduk dalam musafir dan sebagainya, ada cara semayang dia. Bila keadaan aman, kena semayang macam yang diajar oleh Allah, oleh Nabi SAW, semayang macam biasa, dengan rokok dia, dengan sujud dia, dengan menghadap kiblat dia dan sebagainya. Jadi semayang ni dia ada beberapa cara. Firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim. Ni dia mai cerita lain pula, dia nak cerita tentang disuruh tinggal wasiat kepada isteri dan juga kepada kaum keluarga. Dia kata, dan segala mereka yang mati mereka itu daripada kalangan kamu, dan tinggal mereka itu akan isteri-isteri itu. Ini pula dia mai ayat, dia kata kalau sekalinya kita mati, kita untuk orang laki-laki. Kalau orang laki-laki mati, tinggal isteri. Wasiat bagi segala isteri mereka itu. Pastikan kita ada tinggal wasiat untuk isteri. Ayat ni, ayat yang sudah dimansuhkan. Bila turun ayat pesaka, isteri tak boleh terima wasiat lagi. Isteri hanya menerima pesaka. Ayat ni, ayat yang dimansuhkan hukum. Tetapi ayatnya masih dibaca. Kita ni tuan-tuan, mengaji dalam usul fiqh, dia ada terang benda ni. Ayat Quran ni ada yang dimansuhkan bacaan dan juga amalan dia. Ada yang dimansuhkan bacaan, amalan dia ada. Ada yang dimansuhkan amalan, bacaan dia ada. Yang kita duk baca ni, bacaan masih ada, tapi hukumnya sudah tak boleh pakai. Sebab dimansuhkan dengan ayat lain. Isteri kalau sekiranya suami mati, tak ada anak, isteri berhak mendapat 1/4 daripada harta peninggalan suami. Kalau sekiranya suami mati, isteri ada lagi anak, maka isteri mendapat 1/8 daripada peninggalan suami. Itu ayat yang turun tentang pesaka. Maka ayat yang kita duk baca ni ayat yang sudah dimansuhkan, tapi ayat masih ada, maka kita kena baca. Allah sebut dalam ayat tu, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim. Dan segala mereka yang mati mereka itu daripada kalangan kamu, suami mati, dan tinggal mereka itu akan isteri, tinggal bini. Wasiat bagi isteri mereka itu, maka hendaklah tinggal wasiat kepada isteri. Mata'an ilal haul, akan barang yang bersedap-sedap daripada nafkah dan juga kiswah. Tinggal wasiat dalam bentuk benda berharga. Sama ada kita tinggal barang yang boleh dia ambil manfaat, yang boleh bersedap-sedap, ataupun kita tinggal kiswah, kain baju untuk dia. Sehinggalah cukup setahun ihdad, yakni berkabung daripada mati suami. Ini juga sudah dimansuhkan. Mula-mula orang perempuan bila suami mati, tempoh berkabung 1 tahun. Kemudian turun ayat yang baru, dia kata tempoh berkabung hanya 4 bulan 10 hari. Maka cerita berkabung setahun ni sudah dimansuhkan, tapi ayatnya masih ada. Ghaira ikhraj, hal keadaan orang perempuan ini tiada boleh keluar daripada rumah mereka itu. Bila suami mati, ikut hukum asal dulu ni.
Orang perempuan yang kematian suami, dia kena duduk dalam rumah tu setahun, tak boleh pergi ke mana. Itu hukum asal dulu. Fa in kharajna, maka jika keluar mereka itu, kalau sekiranya isteri ni suami dia mati, dia pilih untuk nak keluar daripada rumah tu, tak mau duduk di rumah peninggalan suami dia. Dan jika keluar mereka itu, yakni isteri, daripada rumah dengan sendiri, dengan kehendak dia, tak ada siapa paksa. Bukan pak mentua halau keluar, bukan mak mentua halau keluar, tapi dia tak boleh duduk dah rumah yang suami dia tinggal tu, dia tak boleh duduk. Sebab apa? Dia duduk jadi mental torture. Misalnya ada orang jadi duduk, laki dah mati, tinggal dia dalam rumah tu, dia jadi macam-macam. Dia masuk pancong, dia nampak laki dia ada. Dia pergi ke dapur, nampak kawan tu duduk ujung meja. Dia masuk dalam bilik, tengok duduklah selimut pula dah kawan ni. Kata dia ni ada belah hantu kaya ke apa. Dia kata dia pun nampak, dia merata. Sebenarnya tak ada apa perasaan dia. Perasaan dia, kerana sayang sangat dia kepada laki dia ni, mata ni ternampak-nampak. Ada orang jadi lagu tu, ada. Dengar suara, duk panggil pula dah, buka pintu cari, tak ada. Maka akhirnya dia kata, aku tak boleh duduk dalam rumah ni. Dia memilih untuk nak pindah pergi ke lain. Kalau sekiranya isteri buat macam tu, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atas kamu, yakni atas segala wali mayat, yakni kepada keluarga suami. Keluarga suami tak salah kalau sekiranya isteri pilih untuk keluar daripada rumah tu. Tak ada salah apa. Kok kata dia ni belum cukup tempoh iddah apa, belum apa habis tempoh berkabung nak keluar daripada rumah, kok keluarga belah suami nak kena tanggung dosa apa, tak ada. Kalau dia memilih untuk keluar daripada rumah tu, dia sendiri, isteri ni sendiri, balu ni sendiri pilih nak keluar daripada rumah tu, nak pergi ke lain, keluarga suami tidak dianggap bersalah atas tindakan dia nak keluar daripada rumah tu. Dia keluar dengan alasan dia nak keluar, Masya Allah, bagi dia pergi. Fima fa'alna fi anfusihinna, pada barang yang perbuat mereka itu, yakni pilih nak keluar daripada rumah peninggalan suami itu pada diri mereka itu. Keluarga suami tidak dipersalahkan. Begitu. Min ma'ruf, daripada kebaikan, yakni daripada menghiasi diri dan tinggal ihdad, maka putih nafkah daripada suami dengan keluarnya itu. Kalau sekiranya dah habis tempoh iddah, dia nak start berhias-hias, perempuan ni. Iddah 4 bulan 10 hari dah habis, dan dia pun start nak pakai baju bunga semua, nak pakai balik apa, bedak-bedak nak pakai lebih kurang bagi elok balik. Keluarga suami juga tidak dipersalahkan atas benda tu. Pasal apa? Pasal dia buat benda tu selepas daripada tamat tempoh ihdad, selepas tamat tempoh berkabung itu. Wallahu azizun hakim, dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat keras lagi amat hakim pada perbuatannya. Kemudian dia beritahu, dia kata maka wasiat yang tersebut itu mansukh dengan ayat pesaka. Ni hak kita baca tadi ni, ayat tentang wasiat tentang apa itu sudah dimansuhkan. Mana suami tidak boleh lagi tinggal wasiat untuk isteri. Tanah ni nak bagi kat bini apa, tak boleh, sebab bini akan mengambil bahagian pesaka dia. Maka bahagian wasiat sudah tak boleh dapat dekat dia lagi. Begitu. Dan beriddah setahun itu mansuh dengan 4 bulan 10 hari. Ini dia beritahu. Iddah yang sepatutnya setahun sudah dimansuhkan. Maka orang perempuan yang kematian suami cuma beriddah selama 4 bulan 10 hari sahaja. Begitu. Seperti yang telah dahulu itu, macam yang kita baca bulan lepas. Firman Allah, walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi segala perempuan yang ditalak itu, mut'ah atas suami yang mentalak dengan tujuan kebaikan. Kadar suami sama ada kaya ataupun miskin. Hak sebenar atas segala orang yang muttaqin akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia nak beritahu. Suami isteri, kalau berlaku perceraian, suami satu hari nak cerai bini dia, sebaik-baiknya suami yang nak ceraikan isteri ni bagi sedikit mut'ah untuk bini ni. Bagi sedikit duit macam imbuhan dekat dia. Oleh kerana dah berlaku perceraian, hang pun nanti lepas ni tak ada laki, pula hang tak ada kerja dan sebagainya, nak ambil sikit mut'ah. Dan mut'ah ini kadar tidak ditentukan oleh agama. Dia bergantung kepada kemampuan suami itu. Suami kaya ataupun suami miskin. Kalau suami kaya, dia nak bagi banyak, itu hak dia. Kalau dia nak bagi sikit pada kadar kemampuan dia, itu pun hak dia. Bagi mut'ah kepada isteri yang diceraikan ini, dianjurkan oleh agama, bukan wajib. Dianjurkan oleh agama nak bagi cantik. Begitu.
Firman Allah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti yang demikian itulah menyata oleh Allah bagi kamu akan segala hukumnya. Mudah-mudahan kamu berakal, kamu berfikir kepada amar dan nahinya, kepada suruhan dan tegahan dan larangannya. Itu dia. Demikian ayat Quran, dia suruh supaya kita mengambil iktibar daripada semua ayat yang ada. Islam ni dia tak mau bagi jadi tak cantik. Dia nak bagi jadi cantik. Islam tak suka jadi tak cantik. Kalau nak jadi perceraian, itu apa nak buat? Takdir Allah. Sudah ditakdirkan berlaku perceraian. Tapi jangan bercerai dalam keadaan muka herot, masam dan sebagainya. Tak mau. Cerai gentleman. Okey, hang pun dah kata hang tak suka kat aku pun nak abang kat hang tak suka kat aku sekali, aku tak suka kat hang 10 kali. Kita ni, yang lelaki-lelaki ni. Perempuan kata dia tak mau kat kita kata no problem. Aku nak abang kat hang satu saja. Hang tak mau aku sekali, aku tak mau kat hang 10 kali. Jadi dah ni, hang nak balik rumah pak hang ke, hang nak pergi meliput tahun hang pergi. Kita kata. Tapi nak ambil, aku pun ada banyak ni ya, bagi kat dia 1000. Ambil. Aku pun tak mau jadi musuh apa dengan hang, aku pun tak mau hang duk anggap aku jadi musuh hang. Tak ada apa. Benda ni pun bukan aku tak mau hang, hang tak mau kat aku. Okey. Assalamualaikum bagi juga belah bang. Dia nak suruh bagi jadi cantik. Dia tak mau tak lagi apa pergi buat tahana kat dia, pergi duk buat gantung tak bertali. Hang tak mau kat aku, itu hang punya hal, tapi aku nama kata nak cerai hang tak sekali-kali. Ni menjahat. Perempuan ni kata dekat kita, dia kata, abang, saya beritahu abang, saya tak mau dekat abang. Ha? Tak mau? Tak mau tak apa. Buat relax saja. Tak mau tak apa. Apa aku nak buat, hang tak mau kat aku? Tak lah abang, saya dah kata saya tak mau kat abang. Maksudnya saya nak minta abang cerai saya. Cerai? Oh cerai aku tak pernah teringat selama ni. Aku tak pernah teringat nak cerai hang. Saya tak boleh lah abang, saya dah tak mau kat abang. Abang duk taruh saya pun buat apa, tak apa taruh dia, buat perhiasan. Satu punya siru lelaki dia ni. Tak apa, taruh dia. Bukan nak jadi rugi apa, aku tak ada rugi apa, aku taruh dia. Abang tak boleh buat kat saya macam ni, itu saya nak menikah dengan orang lain macam mana? Menikah orang lain, itu bukan kerja aku tanggung fikir. Itu buat gila lagu tu. Tak bagus lagu tu. Tak kira tu dera dia buat apa, dia tak mau sudah lepas dia nak pergi ke mana pun. Dah kita lepas dia, kita sini pun pergi atong ke mana ke, atong lain. Lepas tu dia ada buat telefon abang, saya tak tidur malam, teringat kat abang apa? Teringat kat siapa? Selamat jalan, tutup orang telefon. Jangan hidup bagi jadi qaswat. Tak mau sudah jalan pergi. Islam, dia tak mau benda ni hidup jadi kusut, hidup jadi masalah. Benda yang sepatutnya tak jadi masalah, jangan hidup bagi jadi masalah. Dia lagu tu. Gentleman aja. Mau kita buat cara, mau tak mau kita buat cara tak mau. Anak bicara orang lain pergi. Aku pun tak mau tanya abang hang ni apa, lagu mana, dengan siapa, hero mana, habis aku. Semua aku tak mau ambil. Tak. Kata sama je lah. Habis. Gentleman. Islam dia mau macam tu. Nak bagi cantik lagi, bagi mut'ah pula kat dia. Ambil aku ni ada di tabung haji pun banyak ni ya. Ambil setengah, aku ambil setengah. Habis. Bagi ending tu, ending yang baik. Ending yang elok. Dia tak jadi khoswat, dia tak jadi leceh. Ini yang Islam suruh. Dan kita tengok ayat yang seterusnya, ayat 243. Dia kata kisah lari daripada ta'un. Ini. Firman Allah, alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Ni dia nak cerita lain lah. Dia habis dah cerita bab rumah tangga, suami isteri, cerai apa semua dah habis, dia mai satu kisah lain pula. Firman Allah, alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Maka tiadakah engkau lihat ya Muhammad kepada khabaran segala mereka, yakni orang Yahudi. Keluar mereka itu daripada kampung mereka itu di Urdun, dan mereka itu beberapa ribu. Ada riwayat kata 4,000, ada kata 8,000, ada kata 10,000, ataupun 30,000, ataupun 40,000, ataupun 70,000. Nak ceritanya pernah berlaku dulu di kalangan orang Yahudi ni, mereka lari keluar daripada kawasan mereka duduk. Kawasan kediaman mereka tu kena ta'un. Ta'un ni maksud dia wabak, penyakit wabak. Kawasan mereka duduk tu kena wabak, kena satu penyakit. Maka lari daripada tempat tu. Lari keluar daripada kawasan yang kena ta'un itu. Yang lari ni ada kata macam-macam, sampailah kata ada 70,000 orang lari keluar daripada kampung tu. Hazar al-maut, kerana takut mati mereka itu.
satu kaum daripada Bani Israel. Mereka lari tu kerana takut mati. Dengar kata kampung kita ni nampak tu kena wabak apa-apa, jom kita belah, jangan duduk di sini. Tuan-tuan, dalam agama dia ada garis panduan dia. Kita kalau sekiranya kita duduk di tempat kita tak ada wabak penyakit apa, sebelah sana ada wabak, kita jangan masuk ke tempat yang ada wabak. Tapi kalau ditakdirkan kita duduk di tempat kita duduk tu kena wabak, kita tak boleh keluar daripada kawasan yang sudah diserang wabak. Ini peraturan dalam agama. Pasal apa? Kalau kita lari keluar, takut kita menjadi pembawa, apa dia panggil? Dia ada istilah lah ni, pembawa kuman ke apa ke atas itu. Kita lari keluar, rupanya kuman duduk ada kat kita dah. Kita lari keluar, kita pergi tempat lain, di sana pula merebak wabak tu. Maka Islam awal-awal dia tak bagi benda ni. Dalam sebuah hadis, riwayat Ibn Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia beritahu, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadha saqam uzziba bihil umam qablakum. فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna hadza saqam, sesungguhnya penyakit jenis wabak ni, uzziba bihil umam qablakum, Allah biasa jadikan penyakit wabak ni sebagai azab kepada kaum sebelum kamu. Penyakit ni bila dia main dalam bentuk wabak, ini dia panggil bala daripada Tuhan. Dan tengok ni dunia kita lah ni, Allahu Akbar. Tak tahu nak abang, dia main pelik-pelik. Dia main dengan SARS, dia main dengan macam-macam nama, bukan-bukan tu hubung lah ni. Tak pernah dengar burung kena sesama. Lah ada sesama burung. Kan? Sesama burung dia main pelik-pelik punya penyakit. Dekat burung sesama duk lawan bersin sama-sama, dia sudahlah jangkit dekat manusia. Berapa puluh persen drop dia punya sel pasal sesama burung punya pasal. Wabak ni yang kata wabak. Wabak ni azab daripada Tuhan. Wabak kalau mai, ini menunjukkan Tuhan marah dekat umat ni, dekat ada masalah di kalangan mereka ni. Maka Allah buat mai satu wabak. Nabi kata, inna hadza saqam, sesungguhnya penyakit jenis wabak ni, uzziba bihil umamu qablakum, sebenarnya Allah gunakan penyakit wabak ni untuk mengazabkan umat sebelum kamu. Fa idza sami'tum bihi fi ardin fala tadkhuluha. Nabi kata, kalau hangpa dengar negeri tu kena wabak, jangan masuk negeri tu. Kita dengar kata Cina kena wabak, kita tak boleh pergi. Melarang orang Malaysia pergi ke Cina tu bukan peraturan immigration, itu peraturan Nabi SAW. Tak boleh pergi. Pasal apa? Kalau pergi makna kita pergi cari penyakit. Penyakit tu ada di situ, dan penyakit tu pula penyakit wabak. Kita dah tahu penyakit tu ada di situ, kita pergi juga makna kita pergi cari penyakit. Kalau kita pergi cari penyakit, kita pergi kena seorang bengkok pergi seorang, tak apa, kita pergi ambil orang balik main negeri kita pula, kena satu negeri lain pula. Maka Nabi SAW, Nabi ni tuan-tuan, ni bulan Rabiul Awal, Nabi SAW ni, yang kata Nabi ni, dia satu orang yang semua benda dia boleh bercakap. Ini soal perubatan. Nabi SAW sudah beritahu, fa iza sami'tum bihi fi ardin, apabila hangpa dah dengar dah satu tempat, satu negeri itu sudah kena wabak, fala tadkhuluha, jangan siapa bila nak masuk negeri yang kena wabak itu. Wa iza waqa'a bi ardin, tapi kalau sekiranya wabak itu kena di tempat kamu duduk, wa antum biha, hang duk ada di tempat tu, fala takhruju firaran minhu, jangan keluar daripada negeri yang hang duduk tu, yang sudah kena wabak tu, jangan keluar daripada situ kerana nak lari daripada penyakit tu. Nabi SAW kata begitu. Maka dalam ayat yang kita duk baca ni, dia cerita Bani Israel dulu pernah tempat mereka duduk ni kena wabak. 70,000 daripada penduduk negeri tu bila dengar wabak tu kena, lepas seorang-seorang, lepas satu keluarga tu kena, mereka bakal lari keluar dengan tujuan hazaral maut, kerana nak lari daripada maut, daripada mati.
Dan mereka itu satu kaum daripada Bani Israel. Masuk ta'un, yakni masuk penyakit wabak di dalam negeri mereka itu. Maka lari mereka itu keluar. Mereka lari. Sedangkan wabak sudah ada di tepi dia lari. Faqala lahumullah, maka berfirman Allah bagi mereka itu, mutu, mati oleh kamu. Maka mati sekalian. Tuhan tunjuk. Bila mereka lari keluar daripada negeri, mereka lari 70,000 orang lari keluar, lari nak pergi ke tempat lain. Dalam perjalanan duk lari itu sampai di satu kawasan lembah. Tiba-tiba Allah hantar malaikat pergi. Dalam riwayat kata malaikat mai daripada atas dan malaikat mai daripada bawah. Kemudian cerakah kata mutu. Dia kata matilah hampa semua. Serentak dengan tu mati bergelempang habis. Semua Bani Israel nak lari daripada penyakit ni. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu, kalau kita janji dah mati, tak sampai mana lah. Satu. Yang kedua, tak salah larilah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Khalid Al-Walid. Memang pernah dengar nama Khalid Al-Walid? Satu orang pimpinan tentera sejak daripada zaman Nabi SAW. Masa perang Uhud, Khalid Al-Walid pimpin pasukan musuh. Khalid Al-Walid lah yang menawan tu bukit Jabal Rumah, bukit tempat pasukan pemanah ni. Bila harta ditinggal di tengah ni, tentera-tentera Islam yang engkar arahan Nabi turun pergi berebut harta. Khalid Al-Walid bawa geng dia naik take over bukit yang strategik ni. Kemudian mereka panah balik tentera-tentera Islam yang duk berebut harta di bawah ni. Khalid Al-Walid masa tu belum masuk Islam lagi. Kemudiannya dia masuk Islam, dia jadi pimpinan tentera yang sangat terkenal di dalam memimpin tentera Islam. Khalid Al-Walid, tiap kali perang dia turun. Kadang-kadang jadi ketua, kadang-kadang jadi second man, kadang-kadang dia jadi tentera biasa. Dia tak kisah pada jawatan. Kalau dia amanahkan kepada dia jadi ketua, dia memang duduk di depan, dia memang all out. Dia memimpin tentera. Kalau sekiranya dia jadi right hand man, dia bertindak sebagai right hand. Kalau dia jadi rakyat, dia jadi tentera biasa, dia tentera biasa. Cerita dia, habang kata ada perang, Khalid Al-Walid akan ada dalam pasukan itu. Apa kesudahan Khalid Al-Walid? Last sekali, dia mati di tempat tidur saja. Dia tak mati di medan perang. Sedangkan sebahagian lagi, bila bunyi panggilan pergi perang, bagat tak mau. Oh, tak mau. Pasal apa tak mau? Pasal takut tak pergi mati. Khalid Al-Walid ni, lambat bunyi kata ada perang, dia ada dalam pasukan yang turun. Khalid Al-Walid bila dekat nak mati, duduk di rumah dia, atas katil di rumah dia, dalam keadaan selesa. Khalid Al-Walid kata apa? Dia kata, kalau kamu tengok seluruh badan aku, daripada ujung rambut sampai ujung kaki aku, kamu tak akan jumpa satu kawasan pun yang tidak ada parut senjata. Khalid Al-Walid. Dia kata, kalau hampa cek badan aku ni daripada kepala sampai kaki, hampa nak cari satu kawasan di badan aku yang tak kena turih dengan senjata, hampa tak boleh jumpa. Ada saja bekas anak panah, bekas parang, bekas pedang, bekas tombak, bekas lembi, penuh di badan dia parut. Khalid Al-Walid kata, tapi akhirnya dia kata, aku mungkin ditakdirkan mati di atas katil ini. Khalid Al-Walid kata, aku nak bagi tahu dekat hampa, inilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada di kalangan hampa yang takut nak turun di perang kerana takut mati. Dia kata, kalau belum dijanjikan mati, hampa tak akan mati. Kalau sudah dijanjikan mati, hampa tak pergi perang pun mati. Dia kata. Khalid Al-Walid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni Allah nak bagi tahu yang ni. Bani Israel yang duduk di tempat tu, tiba-tiba tempat tu kena wabak, pakak nak lari. Nak lari tu hazar al-maut. Nak lari daripada takut mati kerana kena penyakit wabak. Lari tu sampai di tengah lembah, Allah hantar dua malaikat pergi. Malaikat kata, mutu, matilah hampa semua. Serentak dengan tu mati 70,000. Pada satu masa tu mati 70,000. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu, daripada kematian ni manusia tidak boleh lari. Begitu. Firman Allah, summa ahyahum, kemudian menghidup Allah akan mereka itu, kemudian daripada 8 hari mati ataupun lebih. Lepas dah mati bergelempang habis semua busuk relai badan, 8 hari tuan-tuan, 8 hari. Kita ni manusia ni kalau mati tinggal tepi jalan 3 hari dia start lah. Dia start reput, dia jadi dia main lebam, dia main relai, dia main ulat keluar main apa semua. Ni manusia 8 hari ni dah jadi macam-macam dah. Selepas daripada 8 hari, dia kata ataupun lebih, kemudian daripada bercerai tulang dan kulit,
dengan doa Nabi mereka itu, yakni Nabi Hazqil, khalifah Nabi Allah Musa yang ketiga. Pertama nama Yusha' bin Nun, kemudian Khalid bin Yufina, dan hidup mereka itu selepas mati. Beberapa lama masanya. Selepas dah mati dah mereka tu, satu orang Nabi lalu di situ. Nabi nama Hazqil. Tuan-tuan, Nabi dia ramai. Rasul ada 25. Nabi ini ramai. Bilangan sebenar Nabi, wallahu a'lam, Tuhan saja yang tahu berapa ramai. Di antaranya ialah Nabi ni, Hazqil ni. Dia lalu. Kebetulan dia lalu di kawasan 70,000 orang Bani Israel mati akibat daripada nak lari daripada penyakit wabak tadi ni. Dia lalu dia tengok mayat bergelempang banyak dah, reput relai apa semua dah. Bila dia sampai di situ, dia berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, dia kata, ni apa hal ni semua ni? Bagi hidup balik daripada ni semua, ya Allah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perkenankan permintaan dia, hidup balik daripada ni. Heran kata, benda ni Tuhan boleh buat, tak boleh buat? Nu kita baca cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi pun sama. Ashabul Kahfi pun sama. Cerita di antara mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam apa dia? Menghidupkan orang mati. Tuan-tuan, kita balik kepada cerita dalam suratul Baqarah. Kita baca awal-awal surah Al-Baqarah, kita baca dulu. Apa jadi? Satu orang yang mati kena bunuh dengan anak penakan dia sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintah suruh ambil mana-mana juzuk daripada lembu yang disembelih ni, pergi pukul pada mayat ni. Pukul-pukul bangkit duduk. Pukul-pukul bangkit duduk. Bangkit duduk bukan bangkit nak buat apa, nak abang siapa bunuh dia. Bangkit-bangkit duduk, dia tunjuk anak penakan dia. Dia kata, dia ni bunuh aku. Dia kata. Lepas tu dia pun mati balik. Bukan sekali, bukan dua kali, dah beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia. Ini pula satu lagi kita baca malam ni, Bani Israel yang cuba nak lari daripada kematian ni, yang akhirnya ditakdirkan Allah mati serentak semua sekali. Lalu satu Nabi, iaitu Nabi Hazqil, lalu di kawasan tu dia minta kepada Allah, ya Allah, dia kata bagi hidup balik mereka ni. Summa ahyahum, kemudian menghidup Allah akan mereka itu. Kemudian daripada 8 hari mati ataupun lebih. Dan kemudian daripada bercerai dah tulang, kulit dan sebagainya, dengan doa Nabi mereka, iaitu Nabi Hazqil itu. Nabi Hazqil ni ada khalifah kepada Nabi Musa. Khalifah yang pertama nama Yusha', yang kedua nama Khalid. Dia ni khalifah yang ketiga. Hidup balik mereka ni, maka hidup mereka itu selepas mati beberapa lama masanya. Atas mereka itu bekas mati. Walaupun dia hidup balik, tapi ada kesan, ada bukti yang menunjukkan mereka ni sebenar sudah mati. Tiada pakai mereka itu akan kain, melainkan kembali jadi seperti kapan. Walaupun mereka dihidupkan balik oleh Tuhan untuk masa yang seketika, tapi apa yang mereka pakai semua bertukar jadi kain kapan. Pakai baju apa pun dia bertukar jadi kain kapan. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkekalan mereka itu kepada anak cucu mereka itu. Firman Allah, Inna Allah lazu fadlin ala nas. Bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai kurnia nikmat ke atas manusia. Setengahnya ialah menghidupkan mereka itu. Di antara tanda kekuasaan Allah, di antara kurnia yang Allah boleh bagi dekat manusia ni apa dia? Orang mati dah, Allah boleh bagi hidup balik. Maknanya apa? Maknanya sekaligus Tuhan nak bagi tahu dekat manusia, kalau lah ni depan mata hampa orang mati aku boleh bagi hidup balik, akhirat itu semua orang dah mati, aku nak bagi hidup untuk dihisap di padang mahsyar, itu benda simple bagi Tuhan. Depan mata Tuhan dah tunjuk orang mati hidup balik. Tuhan dah tunjuk dah. Kita dah sebut tadi beberapa contoh. Ashabul Kahfi 309 tahun. 309 tahun dah. Matilah, bukan dia tidur, mati dah. 309 tahun ada orang tidur 300 tahun. Matilah tu. Disedangkan, dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan boleh buat. No yang kena bunuh dalam suratul Baqarah no pun mati dah. Sampai nak jadi perang dah di antara satu suku dengan satu suku, sampai nak jadi perang. Anak penakan dia bunuh dia pasal nak ambil harta dia. Orang tua ni tak ada anak, jadi anak menakan duk harap nak ambil harta ni, duk tunggu tak mati, duk tunggu tak mati, makin tua makin cergas, dia pun tak boleh tahan, dia bunuh buat menakan dia supaya harta tu cepat dapat kat dia. Bila dia bunuh, duk fikir macam mana nak buat mayat ni. Maka dia heret mayat ni, dia pergi bubuh dekat kabilah lain. Heret mayat ni pergi bubuh dekat kabilah lain. Puak tu bangkit tidur, isu ada mayat di tempat mereka. Ruyuh rendah, yang di sini duk ruyuh rendah, dia ni hilang.
Bila bertemu dua cerita ni, geng ni kata apa? Oh, kalau macam tu hampa bunuh dia. Kalau tidak, macam mana mayat dia ada sana? Hampa bunuh dia. Depa ni kata kami tak tahu, kami bangkit-bangkit pagi dia ada sini. Mana boleh tak tahu, takkan dia mati sini, dia bangkit berjalan. Jadi ramailah. Sampai hampir nak jadi perang. Dalam keadaan yang macam tu, Allah selesaikan masalah ni dengan mayat ni tadi disuruh pukul dengan mana-mana bahagian daripada lembu. Yang Bani Israel duk tanya banyak pula, lembu ni nak cari lembu mana? Yang kita baca panjang cerita macam ni. Ma launuha, nak cari lembu kala apa? Warna apa? Tuhan kata cari warna keemas-emasan. Payahlah. Dia payah. Hampir-hampir tak boleh cari. Sehinggalah jumpa lembu yang dipelihara oleh seorang anak yatim yang taat kepada ibu bapa dia. Ini cerita panjang dulu ni. Ceritanya apa? Last sekali si mati ni boleh bangkit balik. Bangkit just nak beritahu budak ni yang bunuh saya. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk benda-benda macam ni sebagai tanda kekuasaan dia. Masalah dia apa tuan-tuan? Kita tak hidup zaman tu, kita tak percaya. Masalah kita ni itulah kita kata betul kan ni. Pasal kita tak hidup zaman tu. Tapi nak heran apa kita tak percaya? Hak duk hidup zaman tu pun tak percaya. Hak duk hidup zaman tu depan mata dia tengok kawan tu mati, dia tengok kawan tu bangkit bercakap pun tak percaya juga. Jadi kalau kita tak percaya, biasa dah. Hak duk tengok depan mata pun tak percaya. Soal ni soal apa? Soal sejauh mana kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita percaya Allah, kita baca Quran percaya. Itu saja cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Inna Allah lazu fadlin ala nas. Dan bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai kurnia nikmat ke atas manusia. Di antaranya, setengah daripadanya ialah menghidupkan mereka yang sudah mati. Firman Allah, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia kafir tidak syukur mereka itu. Tuhan tunjuk kuasa sampai macam tu pun tak bersyukur, tak terima juga Allah sebagai Tuhan mereka. Dan maksud khabaran mereka itu ialah memberani sekalian mukmin atas berperang kafir. Tujuan ayat yang kita baca tadi, dia nak bagi tahu kepada dia, kita kena berani. Kalau ditakdirkan negeri kita dilanda musuh macam yang jadi di Afghanistan, macam yang jadi di Palestin, macam yang jadi di Iraq. Kalau ditakdirkan jadi di sini, kita kena berani. Atas nama mempertahankan agama dan tanah air, kita tak boleh ingat takut mati. Sebab mati ni main masa dia mati. Duk menyorok. Orang ni semua turun pergi perang, kita duk menyorok. Periuk yang tu dia belakang mati. Tak ke karut mati kena timpa periuk. Ni yang kawan pergi turun perang, bawa senjata, dundang balik main tak jadi apa, habis bercalang sikit aja. Kita duk menyorok lari ni, menyorok apa ke timpa mati. Allahu Akbar. Berapa punya leceh kita pergi mati macam tu. Maka lebih baik dia kata kita mati dalam keadaan mempertahankan agama dan negeri sendiri daripada mati dalam keadaan pengecut penakut macam ni. Firman Allah dia kata waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah olehmu pada jalan i'la tu bahasa Arab tu. I'la maksudnya meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama agama pilah perang dia kata. Wa'lamu anna Allah sami'un alim, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala amat mendengar akan perkataan kamu. Kita minta apa pun kat Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan amat mengetahui akan hal ahwal kamu, maka membalas Allah akan kamu. Apa yang kita minta Tuhan dengar. It's a matter of time. Orang kata Tuhan nak bagi ke tak bagi apa yang kita minta ni, it's a matter of time. Tuhan nak bagi bila, Allah saja yang tahu. Kita duk minta apa yang kita duk minta hari-hari, ada benda kita duk minta dengan Tuhan. Kita minta hari ni, kalau ikut hati manusia ni, kita minta hari ni, esok mau dah lah. Tapi Tuhan tak bagi esok. Mungkin Tuhan bagi lagi seminggu lagi, mungkin Tuhan nak bagi tahun depan, mungkin Tuhan nak bagi lagi 10 tahun ke depan baru Tuhan bagi. Pokok pangkalnya apa yang kita minta Tuhan dengar. Pokok pangkalnya apa yang kita minta Tuhan boleh bagi kalau dia nak bagi. Kalau Tuhan tak bagilah, ada hikmah pasal dia tak bagilah. Mungkin dia nak bagi satu masa nanti. Apapun Tuhan nak bagi bila, itu ada hikmah dia. Tuhan Maha berkuasa. Maka disebut dalam ayat ni, dia kata wa'lamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah olehmu Allah Ta'ala dengar perkataan kamu, amat mengetahui akan hal ahwal kamu, maka membalas ia akan kamu. Apa yang kita minta Tuhan akan balas pada satu hari. Tuan-tuan ingat orang-orang di Palestin tak dengar dah? Orang-orang di Palestin duk minta Tuhan tak dengar dah? Ni yang kata Israel ni,
Yahudi laknatullah alaihim ajmain. Lah ni semakin berani. Lah ni mereka attack perkampungan orang Islam. Lah ni. Hari tu mereka ada lagi lah duk berselindung dengan alasan-alasan yang tak masuk akal. Tapi ada lagi duk bagi alasan mereka kata mereka duk sangka kot kawasan apa militan duk bersembunyi, duk ingat kot kawasan teroris. Setiap kali kami serang, serang rupanya kawasan orang awam, sorry. Dulu ada lagi. Lah ni dalam seminggu ni tuan-tuan, dia buat statement terbuka. Dia kata dia saja serang kawasan kampung duduk, orang duduk. Oh, jahat dia. Dia terang-terang apa? Dia tak heran kat siapa. Bila dia serang kampung, kawasan yang perempuan, anak-anak kecil duduk apa semua, dia serang kawasan tu. Dia tak kata dia tersilap. Dia kata dia memang purposely nak serang kawasan tu. Dia kata, siapa boleh kata apa kat dia? Siapa boleh kata apa kat dia? Dengan drama di Iraq pun tak habis-habis drama. Penun kata duduk depan mikrofon abang, okeylah, I feel very sorry for what was happen, apa semua. Saya sorry lah sebagai presiden, saya minta maaf lah atas apa yang jadi lah, apa saya akan buat satu jawatan kuasa siasat. Dalam dia buat cakap tu sana, jalan. Habis cepat sih. Begitu. Sandiwara yang dibuat dengan tujuan nak memperbodoh-bodohkan orang Islam satu dunia. Nak perbodoh kita, kata kita dibodoh sangat. Macam tu. Dan ada pun yang bodoh, dia kata baguslah, dia pun dah minta maaf dah. Ada juga yang bodoh dalam celah-celah hak cerdik. Ada dia kata bagus, minta maaf dah, dia pun memang dia tak tahu ni benda ni dia buat. Dia kata dia ni tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah nasib orang Islam di akhir zaman. Demikian nasib orang Islam di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala kata wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Ketahuilah Tuhan dengar rintihan, doa, munajat orang Islam di seluruh dunia. Tuhan dengar. Tuhan maha mengetahui bila masa yang sesuai Tuhan nak bantu. Tapi Tuhan nak bantu, Tuhan nak tengok dulu orang Islam macam mana. Bersatukah mereka di atas jalan Allah? Kalau sampai masa Tuhan akan bantu. Kita kena perkemai agama kita. Allah akan bantu kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Allah akan tetapkan tapak kaki kamu. Firman Allah, man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah mereka yang bagi utang akan Allah sebagai utang yang baik? Yakni dengan nafkah harta daripada suka hati, yakni dengan sukarela pada jalan agama Allah. Dia sebut dalam ayat ni, siapa yang sanggup bagi utang pada Tuhan, Tuhan akan bagi kat dia balik balasan yang baik. Bagi utang dekat Tuhan maksudnya apa? Dia nafkahkan harta dia untuk jalan agama. Macam bagi hutang duit dia, tapi dia bagi hutang untuk agama Allah, Allah akan balas kat dia dengan kebaikan yang melimpah ruah. Dia kata fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka mengganda-gandakan Allah akan dia baginya akan beberapa ganda yang banyak. Kita bagi itu nampak RM10, Tuhan ganda balik kat kita macam mana Allah saja yang mengetahui. Kita bagi derma RM10 untuk tujuan agama, untuk tujuan Islam, kita bagi RM10. Banyak mana Allah ganda dekat kita, Allah yang mengetahui. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah mengganda-gandakan dia baginya akan beberapa ganda yang banyak, daripada 10 sampai lebih daripada 700 kali ganda. RM10 kali 700. Demikian ganda yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat manusia. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang memicik rezeki. Allah Tuhan yang boleh sempitkan rezeki manusia. Tuan-tuan, Allah boleh buat. Hari ini nampak menyaga juta-juta, isu apa pun tak ada. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat. Hari ini nampak miskin melarat pakai selipar pre atas jalan, tengok-tengok esok jadi jutawan. Tuhan boleh buat. Maka Allah sebut dalam ayat ni, wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang menyempitkan rezeki, dan dialah Tuhan yang meluahkan rezeki bagi manusia yang dikehendakinya. Jadi miskin, jadi kaya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya duk menyaga sekian lama dah, apa yang dia tak menyaga? Apa yang dia tak menyaga? Allahu Akbar. Tak tahu nak abang, sampai getah apa nama dapur gas masak pun biasa jual. Sampai apa pinggan mangkuk nama ni macam-macam, daripada korel, pirek, sampailah kepada nama pecah gambar kuda apa semua jual habis. Apa yang dia tak pernah jual? Tak pernah kaya.
Lah balik pergi di rumah dia dah fed up dah, letih dah, usaha macam-macam tak jadi kaya, makan modal pula lagi. Balik pergi di rumah dah ingat, buatlah lebih-lebih kurang. Buat gulai ikan semilang jual tepi rumah je. Manusia dia main penuh lah. Contoh tengok kaya-raya lah masa 3 bulan. Susah payah tu duk menyaga, merata ceruk tempat macam-macam teres, semua tak jadi. Last sekali balik di rumah tu kira dah tak mau dah. Sajalah buat lebih kurang lah. Gulai ikan semilang je. Dia timpa main lah sampai reban di rumah. Orang pakat dah main. Main-main saja dia kata Allah minta maaf lah, dia kata habis dah. Apa ni bau ke 10 habis dah, yang pemuli tu selalu menjaga. Marah kita pasal kita dah habis tu. Punya nak makan makanan kita ni. Yang kita dah menjaga berapa lama dah sampai bagi peri kat orang tak ambil. Pasal apa? Pasal Tuhan. Masa dia nak bagi tu tak main lagi. Masa Tuhan nak bagi tu, masa tu tak sampai lagi. It's a matter of time. Time Tuhan nak bagi tu tak sampai, hang tak kalut lah. Bila mai time dia nak bagi, kita tak gelut pun dia duk main. Allahu Akbar. Sampai nak ketuk pintu, buka klinik, sampai nak ketuk pintu, kawan main senggang tangan lagu tu. Budak kerja ni dah ketuk dah pintu, dia main duk ungkah nak masuk balik, nak jadi anak-anak, nak kita kata tak boleh dah, doktor ni dalam pun duk ada ramai ni. Saya duk main selalu, pergi abang kat doktor, nama saya, dia kenal saya, dia mesti bagi saya. Punya nak bagi rezeki dekat kita dengan macam tu. Hak seorang lagi pula tunggu sampai lengah, sampai dua urut lutut sini, dia kata tak ada orang ke hari ni semua orang sihat ke, tak ada orang sakit. Klinik tak ada orang pun dah, duk kerja jual MC saja. Ada juga. Tentu nak cakap apa? Dua-dua pun doktor pergi mengaji universiti yang sama. Nak cakap apa? Dia tak ada penjelasan, melainkan Allah nak bagi rezeki dekat dia. Yang ni Allah tak bagi lagi. Pasal apa? Pasal Allah dia nak bagi, dia ada time dia. Bila dia ingat nak bagi, masa tu dia bagi. Kalau dia belum ingat nak bagi, kita tak akan dapat lagi. Cuma manusia disuruh usaha sepanjang masa. Usaha sepanjang masa. Masa tu akan main dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat tu, wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang menyempit rezeki, dan dialah Tuhan yang meluahkan rezeki bagi orang yang dikehendaki, sebagai pencubaan daripada Allah. Dia kata test, Tuhan test, tengok tak lagi dia susah, dia nak jadi kecewa ke tak? Dia kata apa ni? Dia kata tang mana tak kena aku buat elok dah, semua sepak orang tak main. Dia jadi satu orang yang kalah dengan ujian. Apa ni? Dia kata ni aku buat punya elok macam ni, orang tak main. Dia pergi makan tepi parit tu juga. Marah kawan tu jual tepi parit, orang duk pergi ramai. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Dia kalah dengan ujian. Kan? Jadi Allah jadikan semua ni, dia kata pencubaan daripada Allah. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya, yakni kepada Allah, dikembali kamu pada akhirat dengan bangkit kubur. Semua orang. Atas dunia berjaya ke, atas dunia gagal ke, atas dunia jadi orang terkenal ke, atas dunia jadi orang yang orang semua tak suka ke apa ke, semua manusia ni akhirat esok bangkit sama. Bangkit daripada kubur, duk tunggu sama-sama, nak tunggu hisap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata maka balas Allah akan kamu dengan amalan kamu itu. Maka ketika itu Allah akan membalas sesuai dengan amalan yang manusia buat semasa di atas dunia. Kalau atas dunia dia orang yang beriman kepada Allah, balasan kepada dia baik. Kalau atas dunia dia pilih untuk jadi orang bantah, derhaka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirat itu balasan yang sesuai dengan kejahatan dia, duk tunggu dia. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tiadakah engkau lihat ya Muhammad kepada jemaah daripada Bani Israel, yakni kemudian daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Artinya lihatlah kisah mereka dan khabaran mereka itu. Lepas ini kita akan tengok satu cerita yang menarik. Satu cerita tentang perangai Bani Israel yang tak habis-habis. Itu cerita tentang Talut. Anda pernah dengar? Talut. Yang dia lawan dengan Jalut. Siapa Talut ini? Apa Bani Israel kata terhadap Talut ini? Bolehkah mereka terima Talut menjadi raja mereka? Dan kalau mereka tak boleh terima, pasal apa? Kita akan tengok, dan dia ada pengajaran di sebalik kisah Talut dan juga Jalut ini. Lepas dia akan pergi sampai ke kisah Jalut dibunuh oleh Talut.
Dan dia lebih kepada satu cerita sejarah yang kita boleh ambil akibat daripada dia. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'ashr innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.